Saya Siti Marina Kamil, berasal dari Kuching, Sarawak, dan sekarang mengajar di Fakulti Bahasa dan Komunikasi UNIMAS. Pembelajaran sepanjang hayat ni bagi saya adalah sesuatu yang kita buat tanpa kita sedari, dan ia baik untuk perkembangan diri especially sebab dia bukan yang kita peroleh dari pendidikan formal atau di sekolah. It's more to something yang kita sendiri nak buat demi untuk mencapai cita-cita, contohnya hobi dan sebagainya. Contoh bagi saya, diri saya minat bahasa memang dari kecil. So bila saya dah habis universiti semua tu, memang saya suka belajar bahasa baru. Kalau jumpa orang-orang yang berlainan bahasanya dari saya akan at least belajar macam mana dia bercakap atau menyebutkan basic greetings, contohnya apa nama awak, apa khabar awak. Inilah pembelajaran sepanjang hayat bagi saya. Selain daripada itu, pembelajaran sepanjang hayat ni ialah, to me it's hobby driven kan. Minat itu yang boleh memberi kita motivasi untuk membuat sesuatu yang sebenarnya tidak mendatangkan income ke apa. It's just for yourself satisfaction kan. Bagi diri saya, pembelajaran sepanjang hayat yang boleh saya relate tu is pembelajaran bahasa Korea lah. Yang saya mula bukan ke belakang ini, tapi saya mula dari hujung 2013 semenjak saya kenal K-drama. Dan perkenalan saya dengan K-drama ni sangat lucu sebab orang kata jangan benci sesuatu, terlalu benci dengan sesuatu kerana akhirnya kita akan jatuh cinta, dan itulah yang terjadi kepada saya. Saya mulalah belajar melihat K-drama setiap hari dengan sangat hardworking, sangat rajin. Setiap hari saya menonton K-drama, tapi saya tak addicted konon sebab saya just spend 3 jam macam tu setiap hari kan. So bila watch K-drama tu, saya tengok senang je bunyi bahasa Korea ni. So saya mula menulis, saya pause cerita tu, saya tulis apa dia cakap kalau saya suka. Sebab skrip drama Korea ni dia lain tau, dia tak macam skrip drama Melayu ke drama Inggeris. Dia punya skrip tu macam kena je dengan kehidupan. Macam itulah kan. So saya buat nota sendiri, and then after that bila saya rasa saya boleh buat ni. So saya mula belajar dekat YouTube, belajar alfabet. So saya terjumpa Korean Cyber University punya Korean Language Program. Saya enroll, belajar alfabet. Saya rasa sangat bangga lah sebab dalam 2 jam saya dah boleh hafal all the alphabets. Saya dah boleh baca. Semenjak itu saya rasa makin seronok. Kesan positif pembelajaran sepanjang hayat bagi saya, bila saya mula pandai bercakap bahasa Korea, somehow saya mula diberi peluang untuk berjumpa dengan orang Korea. Maka saya dah boleh bercakap macam mereka di Kuching. So mereka pun seronok sebab terkejutlah tengok orang Malaysia boleh cakap bahasa Korea kan. So lagi dia cerita, dia dengar saya punya cerita macam mana saya belajar semua tu. So selepas itu saya mula berani untuk mengajar orang Korea bahasa Inggeris. So saya menjadi personal tutor, private tutor kepada orang Korea yang hendak berniaga di sini. Kadang-kadang mereka tak pandai bahasa Inggeris. So saya mengajar. Saya ada orang telefon minta tolong ajar anak dia bahasa Inggeris juga. So I was so to me side income wise sangat mudah untuk mendapat pendapatan lebih lah dari hobi bahasa Korea ni. And kalau orang di luar sana berminat dalam bahasa lain, saya rasa sangat banyak benefit dia lah, faedah dia lah. Kadang-kadang susah nak kita cari kerja kan. So kita boleh jadi translator, banyak peluang lah.
Kalau kita fikir apa kejayaan yang paling saya bangga dengan diri saya berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat, iaitu belajar bahasa Korea ni pada tahun 2019, itu kali terakhirlah saya menjejak Seoul sebab lepas tu COVID kan. So saya telah berjaya membawa rombongan dari Kuching, Sarawak seramai 20 orang lah untuk tour Seoul, bandar Seoul itu. Saya atur perjalanan, saya atur semua tiket-tiket ke tempat tempat Everland, bila di sana boleh bercakap bahasa Korea. So saya bangga dengan diri saya boleh jadi tour guide kepada best friend saya punya keluarga masa tu. So mereka pun seronok. Yelah, yang kecil-kecil saya siap boleh bagi tour option lagi. Yang dewasa pergi Dongdaemun shopping, yang kecil saya bawa pergi K-pop punya tempat. So itulah yang membanggakan saya lah. So, hari tu kami nak berkongsi dengan kita orang 3 basic Korean sentences, ya. Yang pertama, hello. Macam name ada hello. Kita kata 안녕하세요. Okey? 안녕하세요. 안녕하세요. Itu maksudnya hello. Okey? Yang kedua, terima kasih. 감사합니다. 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 Terima kasih. Yang ketiga, happy birthday. Term yang paling penting dan semua orang tahu. Okey, ada 2 cara. Yang pertama, formal. 생일 축하합니다. Ataupun kalau dengan geng-geng kita kata 생일 축하해요. Alright, so 생일 birthday. 생일. Okey. Hari lahir 합니다. Ialah 3 perkataan, 3 sentences yang paling basic dalam Korea. 안녕하세요. 감사합니다. 생일 축하합니다. 안녕 여러분. Okey, motivasi dia memang saya, seperti yang saya kata tadi, saya minat bahasa dari kecil. So bahasa Korea ini akhirnya bila saya belajar bahasa Korea, saya bangga dengan diri saya sebab saya boleh membaca, saya boleh menulis dalam bahasa Korea. So motivasinya adalah kerana minat itu, seronok itu. Every time saya berjumpa dengan orang Korea, saya berani untuk menegur mereka dalam bahasa Korea. Contohnya satu lagi hari, ada satu kali tu saya pergi Everrise. One thing about me, bila saya pergi Everrise, saya suka pergi segmen jual barang Korea, kan. Lepas tu saya akan bacalah produk-produk tu, lepas tu saya bercakap dengan diri sendiri. Kalau saya pergi dengan suami saya akan bercakap dengan dia dalam bahasa Korea. Walaupun dia tak faham, dia kata okey, dia pun layan je lah bini dia kan. So satu hari tu, baru-baru ni, tahun ini, saya bercakap seperti biasa, tiba-tiba ada seorang wanita dewasa menghampiri saya dan dia memuji saya. Dia kata, "Oh, 한국어 잘했어요." Dia kata, saya, "Oh, you punya Korean is good." Saya kata, "Oh, 진짜요? Oh, 감사합니다." Terus saya bercakap macam tu. Dia kata, "Oh, very good." Lepas tu dia tanya saya macam mana saya belajar. Lepas tu anak dia pun join sekali. Rupanya anak dia dah belajar kat sini 3 tahun. Dan dia berkata kepada saya, dia sangat happy sebab dia dengar bahasa ibunda dia kan di sini. Dan bila dia tanya saya kerja apa, dia kata, "Boleh tak Mina jadi cikgu saya bahasa Inggeris?" Itulah saya kata tadi, motivasi. Bila kita jumpa orang macam ni, orang appreciate kita, itulah motivasinya. Sekarang dia membuka lagi satu peluang untuk saya, dapat student, Okey, bezanya antara waktu mula-mula belajar bahasa Korea dengan sekarang, dulu bila saya menonton K-drama, kalau saya suka ayat yang aktor itu, pelakon itu sebut, saya akan pause dan saya akan tulis balik guna Rumi, saya kata tadi kan, tulis balik dengan Rumi, lepas tu saya play, lepas tu pause balik, saya dengar betul-betul. Dulu bila saya dah pandai membaca dan menulis, saya sekarang boleh pause dan dengar dia cakap apa, lepas tu saya akan tulis dalam Hangul, Korean alphabet. Itulah perbezaan yang paling ketara. Saya boleh menulis dalam huruf Korea, Hangul itu, compared to dulu waktu mula-mula,
Sebab lamalah juga waktu saya awal-awal tu menulis dalam bahasa Rumi. Saya suka tulis bahasa Rumi ikut bunyi kan. So itulah impact yang terbesar lah, yang boleh saya banggakan lah. Tips untuk mempelajari bahasa baru ni dia sebenarnya mudah saja. Yang pertama, kita kena berani. Kita kena berani bercakap dalam bahasa itu. Walaupun kita tak betul sebutan ke apa, kita cuba berani bercakap dan setiap hari kena cuba untuk bercakap. Kerana lidah kita bila kita biasakan dia menyebut perkataan-perkataan baru ini, dia akan menjadi semakin lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa kita kena selalu mendedahkan diri kita kepada bahasa itu. Contohnya mendengar lagu dalam bahasa itu ataupun menonton tayangan-tayangan dalam bahasa itu. Dan yang ketiga, kita kena perasan pandai. Kita kena perasan. Bila kita perasan, kita confident, kita lain. So kita kena perasan, kita pandai cakap dalam bahasa itu. Itulah antara tips-tips yang berkesan untuk diri saya dan mungkin untuk boleh dipraktikkan oleh orang lain kalau minat bahasa ni. Akhir sekali, kalau saya nak bagi nasihat berkenaan pembelajaran sepanjang hayat ni, saya rasa tiada ruginya kalau kita belajar sesuatu yang baru setiap hari. Kerana setiap yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya. Mungkin kita tak nampak sekarang, tapi kita akan nampak bila waktunya tiba. Selain itu juga pembelajaran sepanjang hayat ini it's a form of active learning. So kita sebenarnya memberi sel-sel baru, ilmu-ilmu baru dalam diri kita sendiri. So pada masa yang sama dia akan meningkatkan kemahiran diri kita, meningkatkan keyakinan diri kita agar kita boleh menambahkan ilmu pengetahuan kepada diri kita, dan dia sesuatu yang saya rasa boleh it's good for your mental health. Mental health sangat penting dalam komuniti zaman sekarang. So I think it's good for you to make yourself happy. Love yourself, have faith. Kena selalu percaya. Pasti ada sesuatu yang you're good at, kadang-kadang kita mungkin fail dalam benda ni, tapi kalau kita cuba benda baru, mungkin kita boleh berjaya dan mendapat rezeki daripada minat, yang sesuatu yang bermula daripada minat. Itu sajalah.